tunjukkan 8.30 malam. Okey, 8.30 malam. Okey, saya akan mulakan. Okey, sebelum saya tak kenalkan speaker kita malam ni. Saya sendiri nak kenalkan diri saya sendiri. Orang kata apa? Tak kenal, maka tak kenal lah kan. Okey. Okey, nama saya Nur Hidayah binti Musa. Okey, saya kenal sikit je lah. Saya Nur Hidayah binti Musa, berasal daripada Selangor dan menetap di Kajang, Selangor. Okey, dah berusia 35 tahun. Okey, memiliki 3 orang anak dan dah kiranya setahun amalkan produk Forever. 2019 saya mula join ahli dan amalkan produk Forever, dan alhamdulillah disebabkan saya dapat kesan yang positif, saya mulakan perniagaan pada tahun 2020 sampai sekarang. So dah hampir 3 tahun saya di Forever sebagai seorang dan saya dah capai manager. Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum dah sebut sedikit suara saya, sebab apa, nak tahu tentang saya, insyaAllah satu hari nanti saya pula akan interview, insyaAllah. Doakan. Okey, tapi saya nak baca sikit pengenalan tentang kita punya speaker pada malam ni. Kita punya kiranya orang yang kita nak interview malam ni. Kan? Siapa dia? Okey, speaker kita malam ni adalah seorang isteri, dan ibu kepada 4 orang cahaya mata. Bayangkan 4 orang cahaya mata, lebih dikenali sebagai Kak Mun. Berasal dari Negeri Sembilan. Masih bekerja sebagai seorang penjawat awam. Asalnya lah kan, Kak Mun ni, dia berjumpa dengan Forever kerana sebelum dia jumpa dengan Forever, dia ada masalah gastrik. Sejak zaman sekolah lagi. Dia ada masalah gastrik yang teruk lah kan. Macam mana? Subhanallah, alhamdulillah rezeki kan, Allah izinkan seorang office mate dia kenalkan Kak Muni dengan Forever dan madu. Kombinasi dua ni kan, dia tahu produk Forever ni, madu dengan aloe vera ni memang sangat bagus untuk masalah gastrik lah kan. Semua memang untuk kita punya penghadaman kan. So, bila dah cuba, pada tahun 2017, Kak Muni join Forever sebagai ahli biasa saja. Sebab konsisten amalkan produk, Allah izin Kak Muni lebih sihat dan gastrik pun dah jarang sangat datang lah, dah jarang kan. Dan tanpa sengaja, Kak Mun tershare kebaikan produk Forever kepada ramai orang, sampailah akhirnya Kak Mun konsisten untuk buat 5 sisi, dan antara pencapaian yang Kak Mun dah capai adalah, pertama adalah 5 CC Achiever dari tahun 2018 sehingga sekarang. Alo Ambassador Bronze setiap tahun. Manager 2019, Eagle Manager April 2021. F2D Level 1 Oktober 2021 dan CBM Level 1 2021. Jadi saya nak kenalkan sikit. Di sini adalah kita punya insan bertuah luar biasa. Itu adalah CBM Munirah Zakaria. Kak Mun, apa khabar dengan cerita Kak Mun daripada bersiaran daripada GoPen Perak? Alhamdulillah. Sekarang Kak Mun ada di camp kepimpinan di Murni Camp di Gopeng Perak. Alright, terima kasih Kak Mun. Kita nampak walaupun dia dekat Gopeng Perak kan, dia tak bagi komitmen untuk ada program kan. Dia bagi dia komitmen untuk buat sama-sama, untuk kongsikan pada anda semua tentang dia punya perjalanan di Forever. Kan. So bagi ramai-ramai lagi untuk join live interview ni supaya kita lebih, the more the merrier, lebih ramai lagi meriah kan live chat ni kan. So so saya akan teruskanlah dengan soalan kepada CBM Munirah. Macam saya nak tahu, penonton-penonton semua nak tahu, kenalkan sedikit di latar belakang Kak Mun, sebelum Kak Mun join Forever. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi saharana hadza ma kunna Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Okey. Terlebih dahulu Kak Mu nak kenalkan diri. Nama saya Munirah binti Zakaria. Saya berumur 39 tahun pada tahun ini. Dan boleh kenal saya dan panggil saya dengan nama Kak Mun. Kak Mun ni asalnya daripada tempat kerja yang lama lah di Putrajaya. Memang sebelum ni tak ada panggil Kak Mun pun. Sebelum ni memang panggil Munirah saja sebab nama pendek memang Munirah. Kan, so di tempat kerja memang dia orang panggil Kak Mun. Starting tu Kak Mun gunakan dan komersialkan nama Kak Mun tu di Forever Living. So alhamdulillah mendapat tempat di hati nama Kak Mun tu. Kan, alhamdulillah. So Kak Mun adalah seorang penjawat awam, masih lagi bekerja. Ada 4 orang anak dan suami bekerja di bidang perubatan lah, di Hospital Besar Seremban. Okey, Kak Mun ni asalnya daripada penjawat awam tadi. Kak Mun dah bekerja berkhidmat selama hampir 16 tahun lah. Hampir 16 tahun di kerajaan. Dan sekarang ni tahun ini Kak Mun tengah ambil cuti. Cuti apa tu? Cuti menjaga anak sebab penjagaan anak, urusan sebab Kak Mun yang lebihnya menjaga ataupun hantar anak sekolah sebab suami di hospital. So kita ambil peluang dan rezeki tu untuk kita lebih orang kata memberi manfaat ataupun bantulah, saling bantu. Bising dekat sini secara langsungnya for first time sebenarnya Kak Mun bersiaran live di Facebook ni. Dan rezeki Kak Mun bersiaran di Murni Camp. Kami ada camp pendekar di bawah CBM Nik Nasruddin dan CBM Siti Rafidah. So kalau ada bunyi bising tu harap maaf lah sebab rezeki juga sharing dengan semua di live terus di Perak ni. So alhamdulillah Kak Mun rasa bersyukur sebenarnya sebab Datuk Sifu, Datin Simu memberi peluang kepada Kak Mun untuk memberi perkongsian atas pengalaman yang tak seberapa lah, yang tak seberapa di Forever ni sebab Kak Mun masih lagi mencari ataupun menimba ilmu kan. First timer CBM tanpa disangka. So alhamdulillah Allah bagi dan Kak Mun harap perkongsian pada malam ini anda semua dapat sikit lah manfaat ataupun sikit tips yang Kak Mun akan share ada dapat membantu kalian untuk lebih memahami ataupun macam mana nak buat pembahagian masa sekiranya kita bekerja hakiki dan kita juga adalah forever business owner. Okay. Kenalkan sedikit lah kiranya soalan seterusnya. Okay, kita tahu dah Kak Mun memang bekerja kan. Dia sekarang tengah ambil cuti. Okay, macam mana awalnya Kak Mun boleh terjebak dengan bisnes forever? Okay, ada orang dia terjebak dengan bisnes forever memang dia nak terus join bisnes. Okay, macam saya leader saya dia ajak saya untuk join forever kerana bisnes, tapi saya cuba produk dulu dan saya dapat dia punya result baru saya join bisnes. Okey, Kak Mun sendiri macam mana Kak Mun mula-mula terjebak dengan bisnes forever? Okey, alhamdulillah. Sebenarnya Kak Mun bukan ada background family ataupun orang kata darah peniaga tu tak ada pun sebab ayah hanya pekerja kilang dan mak adalah suri rumah. Dan Kak Mun ada 5 orang adik-beradik yang semuanya adalah makan gaji sahaja kan, tak ada orang pun yang berniaga. So Kak Mun ni memecahkan telur berniaga tu dan Kak Mun tak sangka juga rezeki yang berniaga di Forever tu adalah rezeki yang banyak sehingga sekarang lah. So memang bersyukur. Kak Mun sebenarnya kenal tu atas produk sebab Kak Mun sakit perut. Memang dah ada gastrik daripada zaman sekolah. Dan Kak Mun ada 4 orang adik-beradik perempuan dan 4-4 ni memang masalah gastrik sahaja.
Kami ni tak boleh lewat makan. Tapi bukan salah makan, lewat makan sikit. Kalau tak lunch, kita akan gastrik. Gastrik yang teruk lah. Kan gastrik yang teruk bergulung-gulung macam tu. So tapi yang ada standby kat rumah mesti ada ubat kapur putih tu. Kalau orang yang ada gastrik ni memang tahu dah kan. Ubat kapur putih tu memang kena ada. Standby kat rumah. Bila kena minum. Bila kena minum. So itu dah jadi basic lah pada parents dah. Macam ayah kamu pun memang kalau kita kena je, dia akan cakap makan ubat putih macam tu kan. So kita dah immune badan tu dengan ubat putih tu dah lama kan. So bila kita besar, kamu bekerja kan botol kuning tu. Dia kena botol kuning sebab dia memang minum. Dia kata Mun, try lah botol kuning ni, dia cakap macam tu. So kamu cakap ni botol apa kak kan. So dia kata ni bagus tak untuk usus, dia cakap. Lepas tu kamu kata kalau minum tu macam mana? Pedih ke hati? Pedih perut tak? Asid keluar tak? Macam tu kan. Sebab kita dah takut, fobia kan dengan pedih perut tu. Sebab kita memang akan ulu hati tu akan pedih. Kan. So dia kata jangan risau, kena merge kan ataupun kena combine kan dengan madu, dia cakap. So di situ Kak Mustad makan madu bihani. Bila dia combine together, kita shake tu, dia sangat sedap lah daripada kita sejuk kan. Kamu cakap sedap juga air ni, kamu kata macam tu kan. Kita dah biasa dengan makan supplement tapi jarang kamu makan sebelum ni yang ada yang liquid, selalu kamu makan yang pil kan ataupun kapsul. So ini for first time lah sebenarnya makan yang liquid macam tu. Kemudian aloe vera pula tu pun tak pernah pula minum aloe vera, ni first time minum aloe vera. Bila kamu dah minum dalam masa terdekat tu, kamu dapat perubahan bahawa aloe vera tu dapat bantu radang tu. Macam lama sangat nak kena balik. Walhal tak lunch pun, lewat lunch kan dia lambat, dia tak kena. Dia memang kerap kena, balik kerja malam kena. Perut ni gastrik akan serang waktu malam. So dari situ Kak Mun cakap, apa yang aku minum ni macam best kan. Macam best je perut. Lepas tu buang air besar pun lancar lah. Itu masalah juga sebenarnya sebab kamu kurang buang air besar hari-hari kan. Dia jarang lah macam 2 hari sekali buang air besar kan. Khusus tu mungkin ada masalah lah. Di situ bila gastrik tu yang buatkan kamu cakap, kamu tanya dekat kawan macam mana nak jadi member. So dia kata kena jumpa dengan Kak Mun punya upline lah sekarang. So alhamdulillah iaitu Coach Lin adalah Kak Mun punya upline dan leader. Direct Kak Mun yang bawa Kak Mun ke punya business forever ni. Dan Kak Mun memang kenal Coach Lin tu sebab sahabat di perniagaan kita buat dropship dulu lah. So Kak Mun kenal kat dia recommend. Dia kata okey lah Mun, kau dah dapat feedback baik kan turut. Kenapa kau tak share dengan orang? So Kak Mun kata nak share macam mana? Memang kepala Kak Mun ni memang fikir berniaga bukan bidang Kak Mun lah. Kak Mun memang nak bekerja saja sebab Kak Mun memang aim kerja kerajaan. Habis belajar kerja kerajaan. Macam tu kan. Orang Melayu dan kita punya family pun memang makan gaji. So kita cakap makan gaji je lah macam tu kan. So dia kata tak, kau kena share juga. So bulan kedua Kak Mun terus VIP. Atas nasihat dan pengetahuan yang penerangan daripada Coach Lin tu kan. So office mate ni di bawah direct juga dengan Coach Lin. So dia kata Mun akak terus bawa kau dengan Lin lah, dia cakap macam tu. Lebih faham tentang business forever sebab kami sama-sama bekerja dengan office mate. So sama-sama bekerja, kita tak ada peluang untuk mendengar perniagaan forever. Di situlah Kak Mun berminat kan, bila sharing kita dengan sepupu semua kan, dengan adik-beradik, situ Kak Mun berminat untuk share dengan lebih banyak dengan orang lain. Okey, kat dalam para penonton semua ada tak prospek yang ada masalah orang panggil apa tu gastrik? Kalau ada, share kan cepat-cepat live interview kita malam ni. Sebab mana tahu kan, diorang tengok live interview ni, tengok testimoni daripada CBM Munirah ni kan, terus di WhatsApp awak semua kan, tiba dapatlah prospek, tiba-tiba prospek tu pula adalah bakal CBM, siapa tahu. So share live interview ni, okay, bagi ramai-ramai lagi tengok, okay, sharekan di Facebook masing-masing. Okay, soalan seterusnya, okay, bila Kak Mun dah kiranya dah mula Business Forever, okay, dan macam mana perjalanan Business Forever tu, dan seterusnya apa yang buatkan Kak Mun, okay, tiba-tiba tergerak hati nak mula Business Forever tu secara serius, dan apa hot button upline Kak Mun, okay, Coach Izali, okay, yang buatkan Kak Mun
okey, konsisten pegang 5 sisi tanpa culas setiap bulan. Macam tu. Okey, Alhamdulillah. Sebenarnya Kak Mun seriously memang tak faham tentang 5 sisi, tak faham tentang sisi, tak faham tentang apa yang perjuangan ataupun marketing dalam Forever. Sebab memang terus terang cakap tak minat berniaga walaupun belajar ambil business management, tapi memang tak minat berniaga sebab kepala dah lepas belajar mesti kena kerja, kerja makan gaji. Lain lagi dapat kerja kerajaan, memang kita dah lama sangat minta kerja kerajaan. So bila masuk kita rasa macam syukur sangat kan. So bila diberitahu tentang perniagaan, cerita tentang marketing Forever, memang Kak Mun tak kurang minat sebenarnya, kurang minat. So setiap kali jumpa CBM Ezalin, dia akan buat, dia akan letakkan, ini ada 3 konsep. So dia akan GP-kan Kak Mun, dia akan buat lambang MERS, Kak Mun akan macam pandang, Kak Mun tak tolak sebab dia sahabat Kak Mun tak tolak tapi tak boleh masuk kepala. Macam tu. Dia macam dia memberi tapi kita tolak macam tu kan. So dia tak melekat, dia tak jadi magnet. So Kak Mun rasa macam kenapa aku kena ambil tahu tentang perniagaan ni macam tu kan. Sebab dia tak memberi minat pada aku pun awal macam tu lah. So dari situ kita ni startnya bila Kak Mun buat 5 sisi tapi lompong-lompong saja tu. Bulan ni buat, bulan depan tak buat, 2 bulan lagi buat 3 sisi, bulan depan lagi buat 5 sisi. Tak orang kata tak konsisten. Tak, walau macam mana pun bila kita tak buat 5 sisi pun Forever masih lagi bayar bonus. Masih lagi bayar bonus. So Kak Mun tak faham pun daripada harga jual, point, berapa kaki, itu memang tak masuk dalam kepala sebab Kak Mun bukan berniaga pun asalnya. So Kak Mun tak faham apa cerita sebenarnya sisi-sisi ni kan. Dia nampak bila 14 hari bulan dapat bonus. Macam tu kan. Macam mana boleh masuk dalam bank ni kan. Bukan sikit-sikit tau. Macam tu 200, 400 kita dah ada kerja hakiki. 24 hari bulan, 23 hari bulan kita dapat gaji. Tapi pertengahan tu dapat lagi gaji. So Kak Mun cakap, benda ni macam best kan. Benda ni macam best tak buat 5 sisi pun masih lagi boleh dapat duit. Macam tu kan. So Kak Mun tu Kak Mun jumpa dengan Coach Lin lah. Kak Mun jumpa directly jumpa Coach Lin. So dia cuba fahamkan Kak Mun apa yang dapat dalam 5 sisi. So dari situ Kak Mun belajar tentang buat 5 sisi tu. Konsisten 5 sisi, macam mana Kak Mun perlu buat untuk kekalkan dalam 5 sisi kan. And then bila Kak Mun dapat backup duit tu kan, Kak Mun ni kan, ni nak bagi tahulah rahsianya. Kak Mun ni memang suka simpan duit. Suka simpan duit. Macam mana tu? Kak Mun bila dapat bonus, memang Kak Mun akan buat portion untuk simpan. Maksudnya Kak Mun akan letak di tabung haji, Kak Mun akan letak di ASB. Sebab Kak Mun punya attention untuk barang, untuk membeli, untuk orang kata apa saja untuk kita punya orang kata kehendak tu, Kak Mun memang kurang sikit ke situ. Memang begitulah. Kamu akan kumpul duit. Tudung pun tak kisah tudung apa pun. Dulu tak ada Ariani, kamu tak beli Nelofa. Kamu beli bawal saja RM15 macam tu. Walhal duit gaji kerajaan ada ni kan. Dan kita, kamu bukannya kerani macam tu kan. So kamu adalah salah seorang officer lah juga. So tapi minat tu tak ada sangat pada kehendak, harta barang-barang tu kurang sebenarnya. That's why bila Coach Lin ni dia gunakan point tu sebab dia kenal kita. Dia kata, Mun, okey tak dapat duit bonus tu? Dia cakap gitu. Kak Mun cakap, okey lah, dapat backup kan. Aku boleh simpan duit. Kak Mun cakap kan. Lepas tu dia kata, apa kata kau buat lebih sikit sisi tu? Dia cakap. Cuba kau kira. Kau buat 5 sisi berapa dapat? Dia pandai guna kat situ. Dia tahu, kau nanti boleh simpan lebih tau dekat ASB. Boleh simpan lebih tau dekat tabung haji. Dia cakap. So Kak Mun cakap, ya juga Kak Mun kata. Gaji aku hakiki aku boleh simpan sebab kita dah kerja kerajaan, kita akan deduct tau. Kita akan tolak terus dekat payslip. Tu memang dah nampak lah. Tapi bila buat dengan Forever, kita boleh bagi lebih lagi benda tu. Kan? Kita boleh bagi lebih benda tu. Cakap, kau tak nak ke simpan lebih sikit? Kak Mun kata, geram lah kau ni, kau tahu ya Kak Mun cakap itu. Lepas tu dia macam,
oh, apa kata ni kau ajar aku, kamu cakap. Okay. Tak apa. Mula-mula aku akan buat tapi dia pandai lah. Dia gunakan sistem ABC kan untuk bantu kamu. Dia kata okey bagi aku 3 orang prospek kau. Dia cakap macam tu. Okey, aku akan bantu sejauh mana dan kau akan lihat macam mana aku close dia cakap. So kita kawan kita memang kawan. Kita cakap okey, tak apa, jom. Okay, bawa lah pergi rumah prospek. Kan pergi bawa prospek kenalan kamu juga. Alhamdulillah VIP juga yang telah dibuat first VIP daripada coach ni bantu kan. Di situ kamu cakap, macam ni je ke kamu cakap macam tu kan? Macam ni je ke? Dia kata, iyalah, bukan susah pun dia cakap. Yang penting kau ada point nak cakap. Tapi masa tu kamu memang tak fokus pada JP sebab macam yang kamu beritahu tadi, kamu tak lebih faham JP. Sebab kamu memang bukan berniaga, tak faham berniaga, tak dapat duit macam mana, tak pandai. Kamu tak nak terima GP tu. Tapi kamu kan suka produk dia. Madu dia, ABG je. Kamu sibuk dengan recognize orang dengan produk. Dengan produk tu. Itu yang buatkan kamu boleh kekal 5 sisi. Kamu memang percaya produk Forever ni banyak sangat orang suka. Bila orang dah faham apa kebaikan produk tu. So kamu gunakan teknik tu untuk close dan dapat 5 sisi selama 1 tahun lebih. Tapi masa tu kamu VIP tau. VIP saja kamu dah boleh dapat 5 sisi dalam masa 1 tahun lebih. And then selepas itu baru kamu upgrade jumpa fighter untuk kamu upgrade level ke supervisor lah. Okey, nampak tak? Nampak tak macam mana Coach Izalin kenal betul-betul dia punya bakal CVM sampai kata Kak Mun tu minat simpan duit pun tahu juga. So itu salah satu point yang kita perlu ambil tahu waktu kita nak prospecting. So kita kena kenal kita punya potential prospect. Okey, tapi saya tertarik sebelum terus kepada soalan, saya teruskan kepada soalan. Saya tertarik dengan komen daripada Naja. Suara gaya bercakap sebiji macam Kak Izalin Siddiq, betul-betul duplikat. Nama dia cakap, dia punya sama macam Izalin. Memang saya pun waktu first time borak dengan Kak Mun ni pun, saya ingatkan cakap sebiji je suara dengan suara CBM Izalin kan, suara memang sebiji habis, ketawa pun habis, memang duplikat 100% lah kan CBM Izalin. Seterusnya kita teruskan pada soalan yang seterusnya. Yang ni untuk orang-orang yang buat business forever sambil bisnes, kita ambil tips ni. Seperti yang kita tahulah kan, Kak Mu ni merupakan part timer dekat Forever awal-awal dulu lah kan, sebelum Kak Mun bercuti. Jadi kongsikan pada kita orang semua, kami semua, bagaimana Kak Mun bahagikan masa antara bisnes, kerjaya dan juga keluarga. Macam mana akhirnya Kak Mun bahagikan masa, itulah pembahagian masa. Silakan. Kamu tak pernah sangkal ataupun kamu tak pernah deny pun bahawa untuk membuat bisnes ataupun buat benda dua perkara dari hakiki kita, dia akan bukan mudah lah. Senang kita cerita dia bukan mudah lah sebab kita tak boleh fokus pada 8 sampai 5. Ada yang buat daripada 7 keluar rumah ataupun pukul 6 keluar rumah, 6.30 keluar rumah sampai pukul 6 belum sampai rumah lagi. So kita lebih kepada masa di pejabat ataupun masa kita di jalan raya lah untuk kita sampai ke rumah. So macam mana Kak Mun, Alhamdulillah Kak Mun kena Forever, masa tu Kak Mun dah dapat kerja di Seremban. Before this Kak Mun berkhidmat di Jelebu sebenarnya. Kak Mun buat di Jelebu, dan bila Kak Mun kena Forever, Kak Mun duduk di Seremban. Dan Kak Mun nak share juga dengan anda semua, Kak Mun di pejabat hanya ada 8 orang saja termasuk pengarah kan. So kita rasa produk kita ni perlunya dibeli ataupun kita perlu recommend pada office mate sahaja kan. Kebanyakan kita akan memberi kata tak ada orang beli sebab office tak ada orang beli, tak ada orang minat kan. Tapi Kak Mun sendiri memang di pejabat hanya ada 8 orang sahaja termasuk bos lah. So 8 pun bukan konsisten pun membeli, tapi orang kata atas dasar sahabat, office mate kan. So mereka ada berdaftar juga dengan Kak Mun dan dapat juga
for first time untuk dapatkan produk aloe vera gel tu. So dari situ Kak Mun fikir kenapa aku tak try dengan dunia luar, kan? Sebab kebanyakannya orang kata office mate tak beli, kawan tak beli, kawan meja sebelah tak beli, dia tak minat, dia makan supplement lain. So kita rasa sangat stres dengan keadaan dalam tu saja. Sebenarnya rezeki Allah ni kan luas kan, rezeki Allah ni kan luas. So kita sebenarnya tak fikir bahawa buka je pintu, buka je cermin dekat office tu, pandang langit, ya Allah besarnya lah langit ni sebenarnya kan. Begitulah rezeki. Besarnya rezeki ni sebenarnya, kita tak tahu siapa yang akan datang dengan kita, tapi kita tak boleh hanya kongsi di pejabat sahajalah. So dari situ Kak Mun bermulanya dengan di media sosial juga. So Kak Mun kata offline ni memang suka buat, tapi online memang kena buat. Kan? Baru orang boleh cari apa sakit dia, pada siapa yang dia nak tuju untuk dapatkan produk tu sendiri. Itu kefahaman Kak Mun sendiri lah, kan? Dan Kak Mun bahagikan masa tu antara kerja dengan bisnes. Memang Kak Mun akan beli produk, Kak Mun akan pergi center di Seremban selepas waktu kerja, ataupun Kak Mun akan pergi waktu lunch hour. Anda nak tahu tengah hari jarang Kak Mun makan, kan? Kak Mun akan pergi punch, Kak Mun akan pergi sign up, sebab dulu gunakan borang, sheet form. Tidak seperti sekarang daftar melalui app saja. Macam dulu memang gunakan borang, kena ada kena ada my card, kan? So dekat situ kita banyak masa di center jugalah, sebab kita kena hantar, submit, kita kena queue kan di kaunter. So pukul 1 alhamdulillah juga, sebab office dengan center tu berdekatan dengan office Kak Mun. So memang Kak Mun keluar pukul 1 macam tu kan, 1:10, 1:08 dah sampai dah center. Sampai dekat 1:45, 1:50 kamu akan pergi masuk pejabat balik. Kan? Kamu akan luangkan masa banyak waktu rehat di center. Dan bila waktu lunch, kata gastrik dah kurang sangat dah. Gastrik dah sangat kurang kena, dan kamu dah pandai bahagikan masa bila waktu makan. So breakfast kamu akan makan berat lah. Breakfast kamu akan makan berat, sebab lunch memang kena pergi center, kan? Lunch kena pergi center, and then dalam masa beberapa jam tu kita akan dapat order tau. Dan sambil buat kerja pejabat tu, alhamdulillah dapat order. So kita akan pergi center juga lepas office hour. Kamu akan lewat sikit ambil anak, pukul 5 kamu akan keluar, punch out, dan then pergi ke center balik. Dari situlah kamu dapat rentak bahawa bukan kita ambil waktu pejabat lah, dan Kak Mun pun tak menggunakan waktu pejabat untuk Kak Mun COD, Kak Mun nak pergi close ke apa ke, tak adalah. Sebab Kak Mun bekerja di jabatan kerajaan yang kena bagi ceramah tau, kan? Kak Mun kena bagi ceramah. Sebab tu di situ jugalah bermulanya Kak Mun ni boleh bercakap sebenarnya, pandai bercakap dengan halayak ramai tu. Sebab Kak Mun pernah bagi ceramah keselamatan jalan raya di sekolah, di tadika, di sekolah menengah, di swasta, kilang, kan, pejabat-pejabat kerajaan. Di situlah bermulanya berani untuk berdepan dengan orang. So bila kita gunakan skill tu, dapat pula masuk dengan fahaman daripada Forever tu sendiri. Dia memberi semangat sebenarnya, sebab ini kita buat kerja hakiki kita tahulah gaji kita bila, kan. Tapi bila kita buat Forever, kita explain dengan orang, gaji tu macam lagi banyak bonus yang Kak Mun dapat. Bila kita banyak kongsi dengan orang, kita kan dah ada skill untuk bercakap tu, ambil je input Forever tu, kan. Di situlah Kak Mun boleh bahagikan masa. And then waktu bekerja, bila ada kelas di HQ, selalunya di HQ lah yang Kak Mun pergi, HQ Maluri, Kak Mun akan pergi. Lebih-lebih lagi kita dapat tahu speaker-speaker yang hebat-hebat, CBM yang hebat-hebat. Memang Kak Mun follow lah dia orang punya cerita tu, kan. Dan alhamdulillah Allah bagi sekarang boleh duduk dengan diorang tau dalam event. So macam ya Allah, banyak betul Allah bagi. So kita macam macam mana aku boleh 4 tahun lepas akhirnya kini boleh bersama-sama dengan mereka. So itulah Kak Mun bawa sifat dan sikap yang kena ambil tahu ilmu Forever tu. Kak Mun memang setiap habis kelas, setiap kerja, bila ada kelas saja, antaranya yang Kak Mun pergi CBM Siti Rafida, CBM Nik Nasiruddin pun Kak Mun pergi. Lepas tu CBM Hamiza, CBM Najah,
CBM Jackie kan, CBM Abang Syarul, Cikgu Ayu, tu memang Kak Mun dah follow lah mereka daripada awal lah sebenarnya. Kak Mun tahu diorang ni memang sangat sedap bercakap. Bila cakap dekat depan tu dia macam memberi magnet tau, macam nak ke depan nak bertanya. And then last kali kita akan bergambar. Tapi bila Kak Mun habis kelas pukul 12 lebih di HQ, Kak Mun akan balik ke Seremban sampai Seremban dalam pukul 1 kan. 12.30 pagi, pukul 1 pagi. Esok tu pergi kerja. Esok tu Kak Mun kena pergi kerja juga sebab waktunya weekdays. Kan. Dan bila Sabtu Ahad ada kelas di Seremban, Sabtu dan Ahad dulu kita ada kelas offline di Seremban, Kak Mun akan pergi juga kelas dan antaranya bila Kak Mun dah pergi ke level supervisor, Kak Mun sendiri jadi speaker. Walaupun yang datang tu dalam 3 orang, 4 orang pun kan. Tapi semangat tu yang kawan Kak Mun sendiri iaitu Coach Lin, dia kata, pergi je Mun. Bagi dia semangat Mun. Lontarkan apa yang kau tahu. Macam tu kan. Tak apa. Walaupun tak pasti lagi tentang GP, buat je dia cakap macam tu kan. So di situlah Kak Mun semangat betul nak buat forever tu sebab Kak Mun boleh bahagikan masa dan disokonglah kan, dan disokong oleh suami kan. Suami Kak Mun kerja di hospital dan beliau 3 shift tau. Dia 3 shift, pagi petang malam. So bila Kak Mun ada kelas hari Sabtu, kita akan manage dan cakap, abang boleh tak abang kerja petang ataupun hari ni masuk malam boleh tak, sebab minggu ni hari Sabtu ada sharing. CBM sekian-sekian nak turun ataupun manager sendirilah iaitu Coach Lee ni akan buat sharing atau akan buat demo produk kan. Di situ yang Kak Mun berminat dan suami pun memberi semangat lah. Banyak memberi semangat sampai sekarang. Tak pernah kata tidak atas forever. Tak pernah kata tidak. Itu yang menyebabkan Kak Mun pandai nak managekan masa sebab atas sokongan-sokongan orang-orang lah. Family, mak ayah dan adik-beradik semua. Macam mana? Kan? Bakar kan macam mana perkongsian CBM Munirah kita berlari. Kan? Apa yang CBM Munirah buat. Okay. Ada bekerja, sambil bekerja, jaga tak makan tengah hari, pergi center, uruskan bisnes. Okay. Lepas tu petang balik kerja pun pergi juga center untuk uruskan. Dan saya tahu, okay, saya dapat tahu yang CBM Munirah ni, okay, bila kelas tu, walaupun kelas tu dekat KL ataupun dekat Johor, daripada Seremban sanggup travel tau. Along the way tu, hari bekerja pun travel. Tu yang balik 1 pagi, 2 pagi tu kan. Ya Allah, hai. Memang layak lah kan CBM Munirah ni nak capai CBM kan tahun lepas tu. Kan. Alhamdulillah. Okey. Satu lagi tips adalah, okey, mula berani jadi speaker. So dah supervisor, teruskan berani untuk jadi speaker atau bagi balik pada kita punya downline masa buat coaching dengan downline kita. Tu antara tips yang saya dapat daripada CBM Munirah tadilah. Okey, soalan seterusnya. Okey, bila kita buat business forever ni kan, nak tahu jugalah apa gerak kerja, aktiviti Kak Mun, okey, yang Kak Mun jalankan supaya Kak Mun sentiasa konsisten di bersisi sampai boleh capai semua insentif Kak forever ni. Boleh kongsikan. Terima kasih. Okey, yang macam Kak Mun beritahu tadilah, Kak Mun sebenarnya dah faham, bila dah faham tentang konsep 5 sisi tu kan. Bila kita dah faham kenapa kita kena buat 5 sisi, pembahagian masa, gerak kerja, semua tu kena berdepan dengan leader lah kan. Dan Kak Mun, rezeki Kak Mun, upline Kak Mun tu, leader Kak Mun tu adalah kawan sendiri kan. So dia faham, okey, macam mana Mun nak perlukan bahagikan masa bila bekerja, bila kau kena buat sekian. And then bila cuti tu apa yang Kak Mun kena buat kan. Lepas tu bila malam apa yang Kak Mun kena buat. Di situ yang Kak Mun boleh select, Kak Mun letakkan, dia kata letakkan prospek, 100 nama prospek kan. 100 nama prospek and then follow up. Dan Kak Mun guna juga CBM Siti Rafidah kita kan, menggunakan rukun kepo 21 hari. Macam mana 21 hari tu? 21 hari tu adalah daripada kita sharing, kita coaching apa saja gerak kerja dalam forever kan. So daripada 1 hari bulan sehingga 31 hari bulan, setiap bulan tu kita perlulah tulis ataupun notes kan apa yang kita nak buat. Macam kita kan dah kerja Isnin sampai Jumaat, tak ada masa, tak ada peluang untuk bersama-sama forever seperti sahabat-sahabat yang full time. Tapi kita kena tuliskan hari ni, waktu rehat macam kamu pergi, kalau kamu tak pergi center,
rehat tu kamu dah tahu dah. Okay, siapa yang PM kamu pagi, nak produk. So kamu dalam tengah hari kamu akan reply, kamu nak akan follow up diorang balik. Ini petang tu dia akan cakap, okay Mun, ada yang kata, Mun boleh tak hantar barang kat rumah akak petang ni? Mun boleh tak hantar barang kat rumah akak minggu ni? Macam kamu memang, okay akak hari ni Mun hantar. Hari ni Mun hantar. Mun jarang sangat. Memang kamu jarang sangat kata tunggulah minggu depan. Barang tak ada dekat tangan Mun. Barang susah nak dapat sekarang. Jarang sangat. Kalau dia dah stok dah habis memang kamu akan cakap lah dekat center. Tapi sedaya upaya kita dah ada stok dekat tangan. Di situ yang kamu buat gerak kerja. Bila dah barang ada dekat tangan kita, apa yang perlu kita buat kan? Apa yang perlu kita, macam mana kita nak pergi, macam mana kita nak habiskan barang kita dengan kita buat prospecting. Kan kita ada phone, tu yang kamu cakap kamu share di media sosial, dah start dah kat WhatsApp, dah start dah call kan, dah start dah buat di Instagram, dah start buat di Facebook, sebab daya semangat ataupun daya faham tu, kefahaman tentang 5CC tu sangat kuat lah. Sebab kamu memang buat 5CC tanpa ada fighter tau anda kalian. Kamu buat 5CC pada mulanya selama 1 tahun setengah tanpa ada fighter yang datang sebab kamu memang fokus pada produk saja. So kat sini boleh lihat macam mana kamu boleh close pergi rumah buat demo. Kan boleh tengoklah rupa-rupa yang dulu-dulu tu kan. Okay. Kamu pergi keluar, kamu pergi kedai kan. Bila kamu pergi kedai, kamu close dekat kedai, kamu pergi jumpa. Kamu akan bawa botol kuning tau. Sebab kat mana? Kenapa kamu buat botol kuning tu? Itu yang kamu inspired dengan GLT Yuslida. GLT Yuslida memang dulu beliau juga datang pada tahun 2017. Tapi memang kamu follow cerita beliau tu akan bawa ABG tu ke mana saja beliau pergi. Ke mana saja beliau pergi. So kamu inspired dengan benda tu. Memang kamu bawa ABG tu ke mana saja kamu pergi. So bila kamu bawa kan ramai jugalah sepanjang kamu kenal dengan ABG tu, dia akan tanya, ni botol apa ni? Ni sabun ke? Ni untuk apa? Ini bila kamu dah pergi kedai makan, dekat kaunter tu, dekat cashier tu kamu akan bagi name card. Tu memang kamu lah. Kamu cakap dengan husband, abang name card mana? Name card mana? Sibuk nak bagi. Walau kita memang tak apalah, rezeki ada, dia akan call kita balik. Kalau tak ada pun tak apa. Tapi kamu punya cara kamu akan buat juga. Kamu punya cerita tu kamu akan redah je, buat je. Usaha kita tu banyak ke sikit tu berapa yang Allah akan bagi bukan daripada berapa banyak usaha kita kan, tapi Allah nak tengok kita buat ke tidak atas apa yang kita nak capai. Impian kita tu terjadinya adakah kita duduk rumah saja. So kamu menggunakan rukun kepoh tadi tu, aku akan buat juga. Hari ni aku kena sharing, hari ni aku kena letak dekat Facebook, hari ni aku akan letak kat IG. Kita tak tahu siapa yang beli. Dari situ kamu buat dia gerak kerja tu, bila kamu dapat duduk dengan Coach Lin, dia akan ceritakan semua apa yang perlu buat, tapi di media sosial tu adalah kehendak kamu sendiri. Sebab kamu sangat dah faham tentang 5CC tu. Sangat faham tentang 5CC tu, dan 5CC tu memang kamu pegang sampai sekarang. Dan kamu juga memberitahu tentang dalam tim kamu pun, walau macam mana pun, orang kembali kan, apa terjadi pun dalam hidup kita sebulan, kita kena buat 5CC. Baru kita boleh dapat apa yang leader kita dapat. Baru kita boleh faham di manakah gerak kerja business forever tu. Sebab forever paling minimum insentif adalah 5CC. Macam mana kita nak dapat yang lebih kalau 5CC pun kita tak boleh buat kan. So gerak kerja untuk 5CC tu kena strong lah. Sebab kita dah bekerja kan 85, 86 kan. So kita tak ada masa dengan dalam berniaga tu. Tapi kita perlu tahu dan kena selalu duduk dengan guru. Kena selalu duduk dengan leader. Itu yang kamu pegang daripada 2017 sampai sekarang. Dan di camp ni juga kan, yang sekarang ni berdebat dengan kamu sendiri pun masih lagi leader kamu. Tak pernah lagi tinggal. Sebab kami kat sahabat, so kita rasa bonding kita tu kan, kasih sayang kita, hati kita, so kita mahu kita masih lagi kekal, dan insyaAllah semoga silaturahim dan kekuatan tu akan kekal di muka syurga lah. So dari situ kamu faham bila coach tu, leader kita sendiri memang mendoakan kita, memang nak ajak sampai faham. Kau kena faham ni masisinya apa. Bila dah faham, barulah semangat nak buat. Lebih kental daripada orang boleh nampak lah kan. Begitu.
Okey, right. Okay, nampak lah apa gerak kerja CBM Mudra sebelum waktu tengah buat forever ni kan. So nampak CBM Mudra pergi hantar barang kan, pergi prospecting, buat demo. Okey, kita nampak semua gerak kerja CBM Mudra. So kita kena contohin, jadi buat terus buat untuk terus memecut dekat forever ni. Okey, soalan seterusnya untuk CBM Mudra. Okey, Kak Mud. Okay, dunia bisnes ni kan, dia tahu dah tak semuanya tu happy, tak semuanya happy. Kadang-kadang ada yang ceria, ada hari yang tak ceria kan. Jadi saya lah kan, kita orang semua ni pasti kita orang semua nak tahu, okay, apa cabaran terbesar Kak Mun sepanjang dekat forever ni, terbesar sekali dan dalam bisnes forever ni, dan bagaimana Kak Mun atasi cabaran tu sampai Kak Mun berjaya sampai macam sekarang ni. Okey, alhamdulillah. Orang kata kan kita tak boleh nak dapatkan kita punya rezeki, kita punya nasib lah macam orang lain. Kita selalu pandang bahawa okey dia boleh buat, okey dia dah manager, okey dia dah CBM, tapi untuk dia sampai ke tahap tu bukan mudah. Kan, bukan mudah untuk sampai ke tahap tu. Dan mereka ni akan melalui fasa-fasa yang macam-macam Allah bagi kan untuk sampai ke tahap yang berjaya, dan yang kita pun tak sangka kita boleh sampai tahap tu juga akhir nanti kan. So macam kamu juga ada halangan lah. Kita pun ada halangan, kamu pun ada halangan, tapi terus terang kamu cakap kamu tak ada halangan dari sudut keluarga. Alhamdulillah, syukur sangat sebab suami, anak-anak faham, suami paling faham. And then mak ayah kan, mak mertua, abah mertua pun sampai family mertua pun faham kan tentang apa yang kamu buat. Kamu syukur dekat situ tak ada tentangan, malah mereka ni bagi semangat lah. Setiap kejayaan kamu tu diorang akan tahniah macam tu kan. So kamu tak ada halangan tentang keluarga tu. Tapi halangan yang paling besar sekali bila kita berada dalam satu tahap kan, bila kita dah sampai ke manager lah, cerita. Bila kita dah sampai ke manager tu, tapi anda jangan takut pula nak manager tau, kan. Bila sampai tahap manager tu, ada satu, bila kita dah sampai, kita dah upgrade kan, kita punya level kan, kita dah upgrade level. Bila kita upgrade, income kita upgrade tak? Confirm upgrade kan. Bila income kita upgrade, itu adalah gaji kita. Bila gaji kita di-upgrade dan gaji kita semakin naik, Allah tu akan bagi, bukan mudah tu untuk sampai ke situ kan. Mesti ada tentangan bila kita dapat rezeki banyak dekat situ. So dekat situ kamu dah faham. Bila sampai ke tahap manager ni, Kak Lin dah cakap dah, okay Mun, standby, dia cakap tu, standby, nanti apa-apa bagi kau kena redah tau, dia cakap macam tu. Jalan je. Kamu kan bukan dari bidang meniaga, so kamu tak perlu ada kata-kata begitu untuk kamu. Kamu ni kan, perlu ada kata-kata semangat macam tu. So kamu cakap, okay insyaAllah. Tapi bila sampai masa jadi uji, kan? Bila sampai Allah bagi masa tu diberi orang cakap ujian ataupun halangan tu, akan rasa down. Tak ada siapa pun yang manusia yang okey tak apa sebab kita tak pernah kena. Kita tak pernah kena di hakiki. Tapi bila kita buat niaga ni, bila kita di forever ni sendiri, kamu dapat benda tu. Kan kamu dapat benda tu. Kamu rasa cakap mula-mula tu macam tanya, kenapa aku? Macam tu kan? Kenapa aku? So bila kataan kenapa tu dah menjadi tak baik pada kita sendiri sebenarnya. Kenapa tu kita mempersoalkan seolah kita mempersoalkan apa yang Tuhan tu bagi kat kita. Kita tak redha kan? Kita tak redha, kita memberikan layakkah aku tu dapat musibah begini kan? Sepatutnya kita tak perlu. Tapi bimbingan daripada upline kamu, bimbingan daripada leader kamu sendiri dan suami kamu, so dia jadi kamu macam bangkit balik tau. Bangkit balik. Wah macam dah jatuh dah ni kan, dah macam tak boleh nangis semua kan. Tapi kita ada iman kan, kita seorang Muslim ni, kita ada iman. So kita patah balik kepada kekurangan kita sendiri, bahawa kamu tahu benda yang berlaku, apa saja berlaku ni tak ada yang tanpa izin Allah
Semua dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah kat dunia ni. So apa yang berlaku baik ke buruk tu mungkin baik. Mungkin kita nampak buruk mungkin dapat buruk atas apa yang berlaku kita. Tapi pandangan Allah tu adalah sangat baik untuk kita. Kan mungkin kata, okey Mun, kalau kau tak kena sekarang macam tu kan. Nanti kau akan level upgrade lagi macam tu kan. Nanti kau akan diberi lagi macam-macam halangan. Adakah kau ada seorang yang penyabar macam tu kan. Adakah kau boleh bawa tim ni, kau boleh bawa orang-orang ni untuk dapat income, untuk dapat beri manfaat pada keluarga dia, pada duit untuk bagi sedekah. Adakah kita ni mampu untuk memberi kekuatan pada mereka? So dari situlah kamu bangun balik kamu bangun balik dan halangan tu ada lagi. Ujian tu ada lagi bila dah di-upgrade jadi F2D juga kan. Untuk CBM pun kamu halangan. Tapi yang halangan yang menariknya halangan yang menariknya kamu pun dah share dengan manager Hidayah. Kamu punya kuku, kan kuku kaki kamu tercabut tau korang kan. Kan sampai kan nak pergi CBM tu itulah orang kata paling kelakar jugalah. Kita dah selalu keluar. Kan bila kita keluar, kita selalu buat prospecting, kita buat demo kan, kita jumpa orang hampir seminggu tu berapa kali kamu keluar. So, kita akan pakai stokin, pakai kasut tau. Kaki ni tak sempat rehat. Kaki tak sempat kena angin. Tiba-tiba kuku tu walhal memang setiap 2 hari 3 hari kamu akan potong kuku. Di situ je kan. Bila dah potong kuku, 2 hari kemudian kuku boleh terangkat tanpa sedar. Maka cakap, baru potong kuku kan. Kenapa kuku kaki boleh terangkat? Korang tahu telanggar katil, kuku kaki terangkat, terkopik half daripada ibu jari tu sendiri. Ibu jari kanan kaki tu terangkat, berdarah, dan itu menjadi topik yang kelakar dalam family kamu sebab tak pernah lagi orang tanggal kuku kaki kan. Ibu jari tu memang Coach Lin pun memang tergelak-gelak lah ketawa kan. Itulah cabaran CBM dia kata. Kau kena sabar Mut, kau kena sabar. Okey, semangat memang positif betul lah. Kuku ibu jari pun dia masih lagi semangat kan, bagi semangat. So kat situ Kak Mun cakap, okey agaknya Allah nak bagi aku rehat. Aku dah seminggu dah keluar non-stop kan. Kita dah berapa bulan kita keluar, weekend pun kita keluar. So Kak Mun rehat tau, memang rehat. Seminggu lebih tak keluar rumah langsung sebab tak boleh pakai kasut. Tak boleh pakai kasut, tak boleh pakai slipper kan. Takut pula jadi infection bila berlaku pelanggaran dengan meja kursi kan. Nak drive pun tak boleh tau kalian. Nak drive pun tak boleh. Di situ Kak Mun macam okey. Ini agaknya orang nak bagi ni, dah berdarah pun masih lagi semangat. Tapi kat situ seminggu lebih tak keluar pun telefon ada kan. Ni kita ada online. So update lah, masih lagi update. Masih lagi buat di Instagram, masih lagi buat di Facebook. Jangan lepas, jangan ada rasa tak boleh, alasan tak ada masa, alasan kaki sakit pun bangun juga masak tau. Bangun juga masak sebab ada orang dekat rumah yang perlu makan kan. Kita kena bagi anak-anak makan. So Kak Mun bangun juga masak. Kat situ yang Kak Mun rasa okey, ini antaranya halangan-halangan yang baik lah. Halangan-halangan yang baik. Dan Kak Mun terima apa Allah nak bagi tu sebab Allah nak bagi yang lebih besar. Dan lebih besarnya akhirnya Kak Mun sampai ke CBM juga lah. First time CBM pada tahun lepas. Okay, Alhamdulillah. Okay. Kita nampak kan? Kita nampak yang macam mana semua orang hadapi cabaran. Tapi bagaimana orang tu, setiap orang berbeza. Bila adakah kita ni, orang yang bila kita hadapi cabaran, kita terus jalan ataupun kita hadapi cabaran, kita akan berhenti. Kita yang mana? So, kalau orang yang betul-betul big boy dah besar, dia dah nampak kan apa yang forever boleh bagi, insyaAllah. Jadi macam Kak Mun kan, kaki sakit ke apa cabaran, redah aja. Memang bila kita dah sampai satu stage, memang kita akan Allah akan bagi. Allah akan bagi sebab apa? Allah tengok kita, betul ke kita ni betul-betul nak tolong orang dekat forever ni kan, ataupun kita ni hanya suka-suka je kat forever ni. So bila kita kuatkan semangat kita untuk teruskan dalam bisnes forever. Okey Kak Mun, saya sebenarnya tertarik dengan satu gambar. Tertarik dengan satu gambar Kak Mun. Nak tanyalah, ceritakanlah sikit kan tentang gambar. Gambar ni. Alright. Apakah siapakah mereka dalam hidup Kak Mun?
Mic tak ni apa? Okay, alright. Okay, sorry. Okay, ini adalah insan-insan yang cakap, kan? Apa, orang yang family ataupun yang sentiasa ada dengan kamu, yang sentiasa bagi semangat kamu, yang kenal siapa Munirah Zakaria tu. Kan? Walaupun Kak Mun tu hanya di Forever, tapi Munirah Zakaria tu adalah orang yang sama juga kan di luar. Kan so Kak Mun, yang ni mak ayah Kak Mun, sekarang ayah pun dah bersara. Ayah kamu kerja kilang, ayah bersara, mak suri rumah, dan kamu ada 4 orang anak, 3 orang perempuan, 1 orang lelaki yang depan tu. Okey, di sebelah sana adalah semua anak buah kamu. Kamu adalah hampir lebih kurang dalam 14 orang anak buah, kan? Lebih 14 orang anak buah sendiri. Dan di bawah tu adalah mak abah mertua kamu. Ni kamu nak share dengan anda semua. Baru-baru ni Kak Mun ada dapat anugerah daripada Datuk Sibu dan Datin Simo. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan Kak Mun letak posting di Facebook. Kamu tak posting di Facebook pada semalam. Kak Mun nak share cerita-cerita yang baru lagi lah ni kan. Pada semalam Kak Mun lepas buat solat kan, kamu solat tiba-tiba teringat, tiba-tiba terdetik dekat Allah Maha Tua tau. Tiba-tiba terdetik dekat Allah Maha Tua. So macam nak call mak lah. Kamu call mak mertua kamu kan, sebab memang kita walaupun di daerah yang sama, tapi sebab kamu uruskan anak, mak mertua kamu duduk seremban juga, uruskan anak kan, so kita buat bisnes, and then kamu kerja tu kurang jumpa. Tapi ada call, memang akan call, kita akan WhatsApp dengan mak mertua ke kan, dengan adik ipar ke kat rumah. So kita akan tanya mak. So hari tu semalam tergerak hati dengan mak mertua tau, lepas solat. Lepas tu kamu terus call. Terus cakap, tanya khabar mak. Benda yang pertama sebelum kamu tanya khabar mak tu, tahu tak mak mertua kamu tanya apa? Dia kata, nanti dulu Munirah. Dia kata, terlebih dahulu mak nak ucapkan jutaan tau. Jutaan tahniah, dia kata, jutaan tahniah dapat anugerahnya, dia cakap macam tu. Dia cakap, mak tahu dari mana? Cakap kan, mak tahu dari mana? Lepas tu kata, daripada adik ipar kamu lah, ditunjukkan kan. Kamu cakap, ya Allah, terima kasih banyak-banyak. Mak doakan saya tau, Macam mana kamu minta doa mak kamu sendiri, kan, untuk doakan kamu 100 CCM, 2D, CBM semua, sama juga bila balik mak mertua kan. Sampai mak mertua kamu tanya, CBM tu apa? Dia macam tu. FTD tu apa? Jelas sikit je lah, tapi dia tak faham kan. Lepas tu cakap, tak apa mak doakan saya tau. Dengan abah mertua sekali. So bila semalam kan dia benda tu yang pertama. Sebelum sempat kamu tanya khabar, dia dah cakap, terlebih dahulu mak nak ucapkan tahniah tau, dapat anugerah. Ya Allah. Cakap, terima kasih banyak-banyak pada Datuk, kepada Datin, memberi penghargaan. First time sebenarnya untuk naik atas pentas di Kuantan tempoh hari. So di situlah kamu dapat kekuatan. Kan kamu cakap dengan suami kamu pun memberi, dia adalah pembakar semangat sampai sekarang. So macam kamu pergi camp ni pun hari ini kan, tinggalkan 4 orang anak dengan jagaan beliau, dan husband kamu pun hari Sabtu selalunya bekerja lebih masa, tapi sebab kamu nak pergi ke Perak ke camp ni, dia tak ambil pun kerja lebih masa tu. Dia kata tak apa, nanti dia uruskan anak sampai hari Ahad. Tu macam kita nak meninggalkan rumah kan, kita nak perlu pergi daripada rumah tu, nak tinggalkan suami dan anak-anak atas redha suami tu sendiri. So kamu tak ada macam nak rasa macam kesian, tak adalah, sebab suami dah bagi keizinan. Kamu cakap okey, tolong doakan sepanjang hari Ahad ni, semoga Allah bagi kelancaran, kemudahan, lebih-lebih lagi malam ni untuk kongsi pengalaman kamu sendiri lah. Itu menjadi kekuatan kamu sampai sekarang. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, terharu dengar cerita Kak Mun. Okey, siapa yang terharu dengan cerita Kak Mun malam ni? Bagi love banyak sikit dekat chat. Okey.
Okay, betul. Kita buka bisnes ni atau apa saja kita buat, sebenarnya support daripada keluarga tu sangat penting. Mereka adalah kita punya pembakar semangat untuk kita terus berjaya. Okay, walaupun kadang-kadang sekarang ni awal-awal belum, okay, ada yang orang cakap suami belum support, kata kawan-kawan tak nak beli, family tak nak beli, tapi ketahuilah bila sebenarnya mereka mendoakan kita daripada jauh, mendoakan kita secara senyap-senyap tanpa kita tahu. Dan kita sendiri yang kena berusaha untuk bakar semangat kita sendiri untuk bergerak lagi, untuk berjaya dekat bisnes yang kita lakukan, iaitu bisnes forever, terutamanya sekali lah kan. Okay, Kak Mun, terima kasih semua yang bagi love. Okay, Kak tengok dah ramai, ramai bagi love malam ni. Okay, terharu. Okay, Wainah Bahrum kata, terharu dah beruntungnya Kak Mun, support sistem yang kuat. Alhamdulillah, syukur. Okay, syukur sangat-sangat. Okay, soalan seterusnya. Okay, daripada Kak Mun share kan, kita tengok gambar tadi kan, Kak Mun banyak, Kak Mun ni orang offline kan, nampak Kak Mun orang offline, pergi sharing kan, buat demo, buat GP, personal, buat rukun kepo kan, ada juga buat saya tengok ada buka booth juga kan. Okay, so macam cabar waktu pandemik berlaku, apa strategi Kak Mun daripada mengubah daripada offline kepada online? Lepas tu apa kira mungkin Kak Mun brandingkan diri Kak Mun sendiri, contohnya mungkin daripada media sosial, so macam mana Kak Mun membuat pertukaran untuk offline ke online marketing? Okey, macam kamu beritahu tadi, kamu memang suka dengan produk. Kan bila kamu suka dengan produk, firstly memang kamu berminat dengan demo. Sangat suka demo. Buat ABG demo, buat RTC demo, madu, semua memang kamu suka buat tu. Lebih daripada GP, sebab kamu tak faham GP. Kan? Tapi bila kamu jumpa orang, memang setahun lebih 5 sisi tu demo, close VIP. Kalau buat demo, akan close VIP, insyaAllah akan close VIP. Dua sisi akan keluar dalam masa satu hari. Sampai waktu pandemik, kejutan bagi kamu sebenarnya. Tapi base tu kamu dah buat dah Instagram. Di Facebook kamu ada, kamu brandingkan atas nama sendirilah. Tapi di Instagram tu lebih kepada menjual. Lebih pada menjual pada masa mula-mula ada pandemik pada tahun 2020. Okay? So kita dah start menjual di Instagram sebelum tu, tapi berlakunya pandemik pada waktu itu, kamu lebih aktif di Instagram. Kamu lebih aktif di Instagram. Dan kalian nak tahu, kebanyakan lah rezeki, sebab mungkin kamu tak ada siapa pun ajar tau masa tu. Pandai-pandai sendiri tau, sebab kamu rasa itulah kedai kamu kan, macam coach ni dah bagi dah apa yang kamu boleh buat. Tapi untuk konsisten tu sendiri punya nyekat. Kata hati tu nak berniaga tu tak boleh ada desakan leader yang hari-hari okay, you kena buat ni, esok you kena buat ni. Dia tak sempat dah nak berkata begitu, sebab dia pun ada lagi ramai customer, dia ramai lagi yang dia perlu bantu. Tapi kita bila dia beri tanggungjawab, kita dah rasa suka nak buat tu, kita dah tak ada nak tolak apa-apa dah kan. Kamu Insta story kamu memang kamu akan selalu update, walaupun hanya letak gambar produk yang ada ke HQ, poster HQ tu kamu update je macam tu kan. And then di posting Instagram tu kamu letak je apa yang kamu suka. Hari ni kamu nak isi deodorant, esok kamu nak isi aloe vera gel, esok tu kamu nak isi ubat gigi. Kamu punya prinsip, kamu punya konsep, aku buat je. Sebab aku tak tahu pun apa yang ada di Instagram, macam mana kena buat kan. Tapi aku nak kena buat je sebab aku kena usaha. Baru aku boleh bagi. Apa pun, macam mana pun rupa bentuknya tu, kamu punya Instagram memang dulu memang campur-campur. Tak macam sekarang kan, yang kebanyakannya dah ada, dah boleh buat Canva. Memang kamu tak mahir tentang benda tu. Tapi kamu guna je poster-poster di HQ ataupun poster-poster di dalam Coach Lin bagi. So kamu memang letak untuk kamu punya IG post lah. Kamu lebih pada menjual. Kamu lebih pada menjual produk saja. So ini adalah, kalau kalian lihat, ini adalah antara customer online kamu di Instagram. Di Instagram. Dan kalau anda dapat lihat di tepi sekali tu kan, ada gambar dua yang besar tu. Okey, ada atas tu adalah Kini beliau adalah manager direct Kak Mun.
Beliau ni pun jumpa kamu di Instagram juga. Asalnya sebab masalah dia sama dengan kamu, gastrik tapi dia plus sekali dengan GERD kan. Tapi kamu nak konsak dia tu ambil masa juga sebab kita dah bagi produk, masih lagi sakit, kita bagi produk dan beliau sangat suka produk. Dia terima saja apa yang kamu suggest. Kamu suggest ni diterima, kamu suggest ni diterima, dan kami selalu lepas kerja, beliau juga kerja. Lepas kerja kita akan together lah, orang cakap together, kita akan lepak, minum kan. Nanti dia akan cerita, okey sakit ni macam ni Kak Mun, Kak Mun masih lagi sikit-sikit Kak Mun, boleh tak saya ada tak lain produk, Kak Mun akan introduce lain, Kak Mun akan setiap dia nak complete kan untuk VIP tu, dia akan barang dia akan berbeza. Macam tu kan. Kamu akan bagi dia garlic, macam tu kamu akan bagi dia fiber sebab dia ada masalah gastrik dan GERD dan juga asma. Macam tu kan, asma. So kita perlukan orang kata konsisten, ambil setiap hari makan macam mana. Aturan pemakanan tu semua Kak Mun bagi. Dan alhamdulillah juga kan sebab Allah bagi dia tu sama dengan apa yang Kak Mun cakap. Tu Kak Mun rasa seronok kan. Kak Mun cakap banyak pula aku kena kongsi lah. So di bawah tu adalah pun Instagram juga. Kak Mun jumpa di Instagram Supervisor Syakirin. Supervisor Syarifah Syakirin. Beliau ni dua-dua ni Syarifah tau. Di atas tu adalah Syarifah Nur Atikah dan bawah tu Syarifah Syakirin. Rezeki sebenarnya dapat hampir sama Syarifah ni pada bulan-bulan yang beza sebulan je. Dan di bawah tu Kak Mun jumpa juga di Instagram juga. Kami jumpa di Instagram dan Kak Mun close, Kak Mun kita bonding sama-sama dan akhirnya beliau supervisor lah. Dan ini adalah sahabat-sahabat yang Kak Mun masih lagi minum forever, yang masih lagi makan forever sehingga kini, dan mereka ni adalah customer daripada Instagram Kak Mun. Kalau nampak memang kamu tak fikirkan like, kamu tak fikirkan follower, walhal follower tu perlu kan untuk kita punya marketing di media sosial. Tapi aim Kak Mun, aku kena buat. Tu kerja Kak Mun. Aku kena buat. Macam mana kita nak dapat customer, macam mana orang nak beli dengan kita tak appear di media sosial sebab sekarang semuanya menggunakan handphone kan. Macam mana orang Terengganu nak beli dengan Kak Mun, orang Seremban. Macam mana orang Seremban sendiri boleh tak nampak kita yang duduk di Seremban tapi beli dengan orang di luar kawasan kita, di luar negeri kita. Dari situlah kita Kak Mun dapat idea yang Kak Mun kena buat benda ni hari-hari. So ini adalah customer Kak Mun di Instagram. So syukur alhamdulillah lah. Ini yang Kak Mun konsisten buat sehingga kini, dan bermula pada hujung tahun lepas Kak Mun dengan team leader di bawah coach team kita dah upgrade ilmu, upgrade sikit ilmu untuk buat personal branding pula. Kan, kita buat personal branding pula. Macam mana kita nak ketengahkan diri kita. So apa yang perlu kita bawa? Adakah kita perlu bawa niche yang macam mana kan? Konten yang macam mana? Belajarlah. So Kak Mun pun masih lagi belajar sampai sekarang, masih lagi ditegur, masih lagi dijentik kan. Okey, hari ni dah buat post belum? Coach cakap okey semua. Dah buat reel ke belum? Sebab kita pegang di Instagram kan, tak mesti di Instagram. Sudah kan reel macam mana? This week dah buat reel belum? Berapa reel dah buat seminggu? Macam tu. Masih lagi terketuk-ketuk oleh upline lah. So itu yang buatkan kita kita ada timeline, kita ada bersaing antara kita. So kita buat walaupun reel tu tak adalah nampak macam gempak sangat kan, tapi daya satu je kena buat je. Apa pun macam mana pun rupa dia, poster tu cantik ke tak, tapi kita perlu buat. Sebab bila kita buat akan datang, sama ada bukan sekarang, akan datang orang akan cari orang yang kawasan dengan kita. So buat je lah apa yang ada. Okey, dengar tu. Pesan Kak Mun adalah buat je. Jangan peduli siapa, berapa follower kita, jangan peduli semuanya. Kita buat, rendah je. Bila masnya kena dekat orang tu yang daripada kita punya online tu kan, contoh daripada kita punya online marketing tu, datanglah dekat kita kan. Kita tu takkan cepat, takkan lambat, tapi cepat pada masanya. Betul tak? Kan? Okey. Kita nampak kita nampak semua apa yang Kak Mun buat. Lepas tu pertukaran daripada offline, Kak Mun tukar kepada online. Okey, Kak Mun guna media sosial dan upgrade ilmu lagi. Sentiasa kena upgrade ilmu. Kena nampak point kat sini, upgrade ilmu sentiasa. Kak Mun orang yang
upgrade ilmu, di-upgrade ilmu dengan leader ajak sekali Kak Mun untuk upgrade ilmu dekat Instagram untuk bertukar daripada offline kepada online. So dari situ sama-sama untuk berjaya dekat Forever. Nampak Okay, itu tips juga Kak Mun dah kongsikan. Okay, soalan seterusnya. Okay, soalan ni saya tahu ramai sangat yang tunggu-tunggu soalan ni. Okay, sebab apa? Saya sendiri pun tengah-tunggu. Okay, boleh tak Kak Mun kongsikan sikit lah pencapaian Kak Mun dekat Forever dan nak tengok jugalah kan berapa keuntungan Kak Mun sepanjang 4 tahun dekat Mr. Forever ni. Nak tengok sikit lah. Okey, ini antara kejayaan-kejayaan Kak Mun lah. Ini kejayaan terbesar. Tapi kejayaan manis lah kan, kejayaan manis yang Kak Mun dah share dengan korang. Bila sekecil-kecil pun yang Kak Mun capai, iaitu Kak Mun bangga dengan pegang 5 cc selama setahun lebih. Kak Mun sangat bangga sebenarnya. Itu adalah minimum orang kata. Paling kecil pencapaian, kejayaan di dalam Forever. So macam mana kita nak dapat, kita boleh kata aim highest, walhal yang paling rendah pun kita tak pernah nak capai, kita pun capai pun tak berapa banyak, kita tak buat consistent every month, macam mana kita boleh aim highest kan? So bermula dengan 5 cc setahun lebih, bukan tak mula-mula tu bukan tak sedih, kita sedih sebab kita tak sampai ke supervisor, tapi akhirnya kamu rasa itulah adalah kekuatan paling besar lah, atau kejayaan yang paling besar dari kamu. Sebab kita ni bekerja, kita nak buat 5 cc tu bukan mudah, bukan mudah. Masa tu nak bagi tu tak sama dengan masa orang lain dah rehat dah, kita tak rehat lagi kan. Orang lain dah boleh masak dah petang, kita masih COD kan. Orang lain dari pergi mari Sabtu kita pergi kelas kan. Adakah kita boleh buat 5 cc tu? Kita rasa susah ni sekarang. Macam mana kita nak pergi ke 48%, macam mana kita nak pergi ke F2D, macam mana kita nak pergi ke CBM. Walhal kita nampak leader kita upline, kita sendiri pun dah sampai ke tahap macam tu. Tapi kerjanya kita ni, sini adalah pencapaian yang tak merasa sangat takkan lupa lah kan. Takkan lupa 5 cc yang kamu pegang. Dan kamu dapat setiap by quarter, kamu dapat termos kan, kamu dapat touch and go. Itu dapat touch and go tau, touch and go sebab dapat 6 bulan. Lepas tu dapat pelayung, kamu dapat luggage bag. Itu adalah pencapaian terbesar dalam hidup kamu. Sebab macam mana kamu nak cerita dengan orang lain, sebab income masa tu kan 5 cc je. So 5 cc dapat berapa ratus je kan, 500, ada 600, ada 900. Tapi pencapaian kita bila kita dapat insentif di 5 cc dengan hadiah yang diberi daripada HQ kan, hadiah dari HQ, hadiah dari leader, buat 5 cc 3 bulan dapat apa, 6 bulan dapat apa, itu yang tak sangat takkan lupa lah. Sebab kita bukan dari asal dari meniaga. Dan akhirnya daripada 5 cc tu, 5 cc tu akhirnya kamu sampai ke CBM first timer level 1 kan. Ini adalah antara yang Kak Mun nak share dengan kalian. Kalau kalian nampak, Kak Mun ada letak dekat situ CBM Munirah Zakaria di tengah-tengah tu kan. Boleh nampak tarikh tu, memang Kak Mun screenshot nak bagi nampak lah kan. Kat situ pada 14 hari bulan 12 2019. Perasan tahu kalian, sebab kamu pegang, kamu adalah salah satu achiever yang dapat pergi retreat yang dianjurkan oleh HQ di Maluri. Kamu dapat penginapan percuma di Hotel Maluri di sebelah center. Dan kita diraikan di rooftop center masa tu kan, di rooftop center dengan ada BBQ, ada kambing, semua lah kan. Semua first time sebenarnya HQ buat program tu. So Kak Mun adalah antara achiever dalam retreat di HQ. So kat situ kita akan last day tu kita diberi mock check lah, sample kan.
Okey, kita beri mock check sampel, letak nama, letak tarikh, lepas tu kan CBM, orang bangga orang pegang CBM masa tu kan. Walhal tu tak A4 je, tapi memang memberi rasa rasa macam aku akan dapat benda ni. Aku akan dapat benda ni. Macam tu kan. Dah pegang dah. Dan tu yang kamu semangat tulis CBM Munira Zakaria. Walhal masa ni baru manager, F2D pun belum. Solid manager pun belum. Kan, tapi dah berimpian dah. Kamu dah start dengan 5 cc, so dekat situ kita perlukan AA, kamu perlu capai ke 50 cc, kamu perlu ke F2D, kamu perlu capai insentif sebagai Eagle. So angan-angan kita pada sekarang ni, kita dah nampak dah hala tuju kita bila kita buat apa yang kita kena buat sekarang. Apa yang kita perlu buat sekarang untuk sampai ke sana, pegang 5 cc kuat-kuat. Tunggang terbalik sekalipun, 5 cc pegang kuat-kuat. Macam mana nak buat 5 cc? Kena tanya pada upline ataupun orang yang baru ke Identity Forever ni. Kena tanya macam mana, belajar sungguh-sungguh macam mana nak buat 5 cc. Sebab semua achiever, semua CBM, semua yang dapat F2D ni adalah mereka yang kekal 5 cc pada asalnya. Ini adalah anugerah Allah lah. So kamu harap kamu nak capai CBM, nak capai pula CBM 1500 cc. Harap kalian doakan kamu untuk tahun ni, insyaAllah. Dan kamu akan bawa seorang lagi CBM, insyaAllah, dalam masih mengikut rangka kerja tu. So insyaAllah kamu juga harap kalian dapat juga macam mana targetnya. Sekarang 2022 dah aim dah, okay, bila berapa nak dapat, dah berangan dah nak pegang-pegang cek-cek ni. Dan akhirnya kamu akan pegang cek, kamu akan dapat cek pada bulan Mei nanti, insyaAllah CBM cek. So berapa yang kamu akan dapat tu, nanti kalian boleh masuk dalam link yang diberi oleh manager ataupun upline kalian untuk duduk bersama-sama CBM ni bila kita cabut cek nanti. Okey. Okey, alhamdulillah. Ini pendapatan tahunan kamu, ya Allah. Kan macam tak sangka kan. Ya Allah. Ini adalah orang kata income lah, income yang kamu dapat selama setahun. Kamu buatkan pada tahun 2017, dah hampir 5 tahun lah, this year dah hampir 5 tahun dah kamu buat Forever. Tapi 2017 kan kamu cakap tadi 5 cc tu buat, lepas tu tak buat, tak faham, dah buat pun hujung-hujung semua kan. So tak berapa jelas dengan Forever. Tak masih lagi mendalam dengan Forever. So bila dah start mendalam tu, 2018 kamu dah start Forever dengan dah faham dah apa GEP. Dah boleh tulis lah GEP tu macam mana. So dekat situ, kalau kalian nampak dekat sini, di Forever Living, bila kita buat konsisten 5 cc, bila kita sampai insentif yang kita nak, bila kita dengar, kita sit down together dengan kita punya upline, kita dengar apa kata guru kita kata, dan pendapatan kalian akan bertambah tahun demi tahun. Tahun demi tahun kan. So macam mana nak dapat macam ni? Macam mana nak dapat income sebanyak mana yang kita tak sangka. Kamu pejabat awam. Bonus kita setahun pun orang yang kerja kerajaan tahulah kan setahun berapa kan. Ini kamu dapat every month selama 12 bulan tu. So setiap tahun tu ada perubahannya. Ada kenaikannya. Bukan semakin menurun tapi semakin naik. So ini pada tahun 2021 adalah pencapaian yang paling tinggi lah. Sebanyak 128,000 dan selama 4 tahun ini kamu dah mendapat keuntungan, mendapat rezeki, dapat rezeki daripada Forever sebanyak RM259,946.72 Okey, dan tunggu lagi daripada bulan Mei nanti kita akan dapat cek pula berapa ribu tu. Tu tak sabar lah. Tu tak sabar nak tahu kan. Walaupun kita first timer CBM, kita punya orang kata semangat tim tu nak tahu macam mana, berapa yang kita dah dapatkan, apa yang kita dah dapat, sebab kita boleh dapat ni tanpa kita sangka. Macam kamu pun tak sangka tak boleh sampai tahap macam ni kan, boleh sampai tahap macam ni, ya Allah, sebab kamu adalah orang biasa. Orang biasa, keluarga biasa
yang bukan berniaga, tak ada darah berniaga langsung dalam keluarga kami. Bersyukur juga Allah bagi seramai-ramai manusia dalam dunia ni kan. Berjuta ramai manusia, berjuta manusia tu kamu adalah salah seorang forever business owner yang berada kat Malaysia ni. So kita macam alhamdulillah, semoga apa yang kamu dapat ni kamu memberi inspirasi ataupun semangat kepada adik-adik kamu lah kan, adik-adik kamu officially untuk bantu diorang, untuk bantu juga keliling saudara mara kan, orang yang dekat dengan kita, dan mereka nampak bahawa perjuangan ni bukan perjuangan yang sia-sia bila berada di Forever ini. Terbakar tak? Siapa terbakar? Okey, kat chat bagi api. Okay, saya dah kasih terbakar dah. Dah tak senang duduk dah tengok income Kak Mun dekat Forever ni, Masya Allah. Kita nampak okay, daripada income Kak Mun kita nampak yang sebenarnya bisnes Forever ni memang menjanjikan income yang exponential. Kita buat betul-betul. Betul kita upgrade kita setiap tahun. Apa yang CBM Munirah buat, bagi api dulu. Bagi api banyak-banyak, bagi semangat sikit, bakar sikit malam ni. Okey, terima kasih. Bagi api. Okey. Apa yang kita dapat daripada si Munirah tips tadi adalah pegang 5 sisi kuat-kuat. Pencapaian kita bermula dengan 5 sisi. Macam mana 5 sisi tu? 5 langkah. Apa yang CBM Munirah share tu ada 5 langkah, itu basic kita dekat Forever ni. Bila kita buat 5 langkah, insyaAllah 5 sisi tu dalam agama kita. Bila kalau kita tak bersyukur, kita rasa happy, kita boleh buat 5 sisi macam mana, kita rasa happy dengan pencapaian kita, dengan income kita 5 sisi tu, macam mana kita nak dapat pencapaian income yang lebih besar macam ni. So kita kena rasa happy walaupun 5 sisi, walaupun income kita belum besar macam orang lain, happy sebab kita dah berjaya buat 5 sisi, share pada orang, tunjukkan pada orang akan rasa, wow, orang tak tahu kita kat Forever ni macam mana, apa benda 5 sisi tu. Dan kita share je, sebab apa, orang tetap akan bagi, orang cakap apa, orang tetap akan kata, tahniah. So itu ada semangat terus berjaya melangkah jauh dekat Forever dan jadi CBM macam CBM ni. Kan? Alright. Okay, terima kasih semua yang bagi. Okay. Soalan terakhir ni. Okay, kita sebelum kita mengakhiri kita punya live interview kita malam ni. Okay, soalan saya terakhir ni. Okay, dia akan menutup soalan daripada semua daripada interview kita malam ni. Okay, apakah nasihat dan pesanan Kak Mun yang Kak Mun nak kongsikan pada semua yang mungkin ada yang belum join Forever, join kita punya live interview malam ni. Okay. Dan pada mereka yang baru nak fight, apa pesanan Kak Mun dan juga pada mereka yang dah lama kat Forever yang tengah berusaha keras untuk capai semua insentif Forever. Okay, silakan. Okay, alhamdulillah. Kamu dapat satu soalan kamu dapat satu soalan sebelum kamu nak share ni, sebab beliau adalah salah seorang downline di bawah tim Izzalinah kan, Coach Lin. So beliau kata macam mana nak kekal 5 sisi, macam mana nak kekal 5 sisi, dan income yang kita dapat tu, bonus yang kita dapat tu macam mana kita nak rolling balik. Itu yang menjadi halangan bagi orang yang bekerja sebenarnya. Itu memang Kak Mun tak pernah sangka lah. Macam tak pernah Kak Mun sangka, sebab mostly downline Kak Mun cerita ikut apply kot sebab memang Kak Mun ni adalah part time kan, Kak Mun part time. Dan Kak Mun punya downline pun part time, hampir 90% part time Kak Mun punya downline. Dan fighter ataupun orang yang nak buat ni, manager ataupun supervisor Kak Mun memang mostly adalah part time kan, bekerja. So kekangannya first ni memang satu masa lah, apa yang Kak Mun share tadi kan, satu masa. Yang keduanya, beliau mereka ni semua ada masalah tentang macam mana nak orang kata nak gunakan duit bonus tadi. Nak rolling balik duit bonus tadi. Mostly bila diorang dapat bonus, kita dapat bonus, dia akan keluarkan duit semua bonus tadi. Contoh dapat 900, dia akan keluarkan 900, so dia akan pergi shopping, pergi makan, pergi tengok wayang, pergi jalan kan, pergi bercuti. Okey, kenapa untuk orang yang baru buat, macam kamu sendiri, kamu kongsi, kamu tak menggunakan duit gaji untuk stok. Kamu tak gunakan duit gaji hakiki kamu untuk restock barang, untuk beli barang.
untuk mula-mula kan kita dah jadi VIP kan. Mula kita jadi VIP, kita dah ada stok. Kita dah bayar 1,500, kita dah ada stok sendiri. Ada makan, ada juga nak jual. So setiap kali kita dapat duit, setiap kali kita jual produk, kita kena punch. Punch ni kena disiplin. Punch ni kena disiplin. Jangan gunakan angsa emas tu. Jangan gunakan angsa emas tu. Pusing balik duit tu sebab bila kita bekerja dengan peniaga, duit kerja dan duit peniaga tu disatukan. Gitu kan. Dia bekerja dengan duit peniaga tu dicampur. Sepatutnya kita tak boleh campur. Bila kita campur, kita dah menggunakan duit kerja hakiki, kita dah campurkan duit bisnes. So keuntungan tu di mana? Keuntungan tu di mana? Kan? Macam kamu memang tak akan guna duit gaji kamu untuk beli produk. Rolling yang pertama adalah daripada VIP tadi. For first time untuk jadi VIP, memang kamu keluarkan duit. Memang kena kamu keluarkan duit simpanan. Kan kita kerja, kita dapat duit. Kita masih sebab kamu pun jenis orang menyimpan kan. So kamu simpan. So kita dapat simpan tu, kita keluarlah 1,500 tu supaya kita tahu apa yang Forever boleh bagi. Kita suka produk, kita suka makan aloe vera, kita suka makan madu. So kita beli yang benda yang kita suka. Bila kita beli benda yang kita suka, so kita nak present dengan orang, kita nak pujuk orang kita suka dengan produk tu. So kita lebih excited mencerita tentang madu. Kita excited mencerita tentang aloe vera gel, kan? So bila dapat orang beli, pass balik. Rolling balik, pusing balik duit tu. Bila dapat bonus, kena asingkan duit bonus, duit gaji dengan duit kerja hakiki tadi. Duit gaji di Forever dengan asingkan gaji hakiki. Tak boleh campur. Itu memang kamu tekankan sampai sekarang. Kamu tak akan campur duit bisnes dengan duit kerja. Sebab duit kerja kita bekerja di pejabat 85 kan. Duit bisnes ni memang kita dah aim, sebab kamu punya aim adalah ambil duit bonus tadi untuk simpan. Sebab kamu memang suka menyimpan. Ambil ni buat simpan, ambil ni simpan. Tapi untuk 3 bulan hingga 6 bulan yang pertama memang memerlukan daya tahan macam tu. Ketahanan mental, ketahanan jiwa tu supaya duit nanti jangan diusik. Duit jangan diusik, tahan. Nak beli sofa, tahan. Nak beli tukar peti air rosak, tahan. Simpan kan, tadi simpan duit. Sesuai perancangan ataupun orang kata pengurusan kewangan tu kena betul. Kan? Pengurusan kerja hakiki, duit gaji tu kena betul. Berapa kita perlu simpan, berapa kita perlu spend, berapa perlu kita bayar, apa yang kita kena bayar. Kena tulis semua tu, kena tulis. So bila kita dapat kerja hakiki tu, dia top up je balik. Dia top up je balik apa yang kita kurang daripada kerja hakiki kan. Dia dapat Forever je, duit Forever, okay, top up balik. So kat situ yang kita kena manage duit tu tadi. Jangan ambil, dapat 1,500, jangan ambil 3 bulan pertama hingga 6 bulan, jangan ambil duit bonus. Tahan nafsu tu dulu, tahan. Sebab di Forever ataupun kita berniaga ni, kita kena jaga cash flow kita. Kita kena jaga macam mana debit credit kita keluar duit. Sebab kamu ni duduk di pejabat tu, kamu kerja di bahagian kewangan, admin dan kewangan. So kita dah biasa kan manage duit kan. Macam mana manage duit jabatan, ada manage duit sendiri pula kan. So kamu dah tahu, okay, ni perlu simpan, ni perlu spend. Bukan kamu cakap bila bonus tu tak boleh kita nak belanja. Okay, first memang kena buat apa yang patut, kena belanja, kena belanja makan, kena menghargai family ataupun orang-orang yang ada sekeliling kita, sebab dia dah bagi pengorbanan untuk kita keluar kan. So bila dapat bonus tu boleh je belanja, tak ada masalah. Tapi kan kita kerja 23 bulan dapat gaji kan, 25 bulan gaji pun makan juga kan. Itulah dia asyik makan je kita ni kan. So bila dapat bonus tu tak makan lagi. So kat situ sebenarnya perancangan dari segi pengurusan duit tu kena betul. Bila dapat bonus, apa yang kita kena buat? Sebab kita kena beli stok. Satu sisi kena beli stok untuk makan, untuk guna, untuk pakai. So 4 sisi lagi, tu kena tahulah macam mana nak buat 4 sisi lagi, kali 5 sisi. Tapi bila kita konsisten untuk dapatkan duit, kita jaga kita punya angsa emas tu, insya-Allah kalian yang kerja hakiki dan buat juga business Forever ni akan pandai bahagikan duit tu. Dan kekal 5 sisi tu tak ada masalah pun. Stok takkan pinjam dengan leader, stok takkan pinjam dengan upline, takkan pinjam dengan downline, sebab kita dah pegang keuangan, pengurusan duit. Even pun bonus kita tak sampai 1,000 pun. Kan? Yang baru VIP yang bonus tak sampai 1,000 pun sekarang, bonus jarang tak sampai 1,000. Kan VIP semua dah
meletak laptop dah 1,000 lebih, 2,000 dah sekarang income. So memang kena jaga angsa emas, kena jaga stok yang ada. Satu sisi jangan culas, and then itu yang kita buat rolling balik. Jaga keuangan betul-betul dan insyaAllah kalian akan dapat macam mana nak beli produk dan jual semula, and then you top up balik, you beli balik. Jangan lupa punch, okay? Jangan lupa punch, okay? Okay, terima kasih untuk tips yang sangat berharga. Pengurusan kewangan memang kalau orang kata apa, memang tadi Kak Siti Aminah kata apa, dia adalah orang yang suka simpan duit kan. So memang patut kita belajar daripada dia. Cara simpan kewangan tu apa, uruskan kewangan. Duit bisnes jangan usik. Apa, hari tu Sifu Datuk Dia ada share dengan simpanan kita gunakan duit bonus tu untuk apa? Untuk invest daripada stok macam CBM. Kamu pun dah share tadi. Stok kena rolling balik duit tu. Lepas tu kita kena apa bagian satu sisi kena konsisten setiap bulan. Lepas tu kita invest juga. Okay. Untuk flowkan lagi kita punya business. Lepas tu kita jaga angsa emas. Jangan sampai pinjam dekat upline stok. Kecuali lah kan kalau ada tak langsung dekat HQ gitu boleh lah kan. Tapi kalau boleh jangan jangan guna angsa emas tu. Kita kena betul-betul kuat. Lepas tu asingkan ni untuk orang yang bekerja. Bekerja sudut rumah pun sama jugalah kan. Yang bekerja asingkan duit gaji dengan apa duit bisnes. Sebab apa? Tak naklah guna duit gaji yang buat apa. Kita buat bisnes sebenarnya kita nak tambah pendapatan, bukan kita nak guna pendapatan kita untuk bisnes kita. So memang terima kasih Kak Munirah. Okay, banyak sangat tips yang saya dapat malam ni ya. Alhamdulillah. Okay, bukan saya saja, semua penonton, saya percaya semua penonton dekat dalam live chat kita malam ni kan pun dapat manfaat dan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat daripada sharing Kak Munirah, motivasi kan. Okay, dan apa yang saya dapat simpulkan, okay, tips kejayaan tu perlukan satu. Modal terbesar kita adalah diri kita sendiri. Macam ni CBM Munirah cerita kan, sanggup bagi komitmen tengah hari tak lunch pergi HQ punch CC, lepas tu malam pergi kelas. Kedua, kita perlu upgrade ilmu. So CBM Munirah buat pergi kelas online dulu, offline. Okay, dulu offline sampai pukul 1 pagi baru balik. So nak kerja. Okay, so sekarang ni kan kelas semuanya di hujung jari. Hanya tekan je. Jangan malas, jangan culas. Kita kena rajin masuk. Rajinkan diri untuk tekan tu. Jangan takut-takut. Takkan meletup handphone tu kalau kita tekan link untuk join kelas tu. So, tapi yang akan meletup adalah income kurang semua juga kan. So, seterusnya jaga hubungan dengan Allah. Okay, upline, okay, downline dan sideline. Okay, harmony first dan business second. So kena jaga semua ni. Dan keempat, fokus hanya apa yang kita nak dan never give up. Kita nampak macam mana Kak Mun cerita tadi, ada cabaran tapi teruskan kan. Dan tapi okay, rezeki tu datang tak terlalu cepat, tak terlalu lambat, tapi tepat pada masanya. Sesungguhnya semua orang, kita semua, anda semua, saya juga boleh berjaya kat Forever, boleh jadi CBM di Forever, boleh pegang income yang besar macam CBM Munirah pegang tadi. Okay, so okay, akhir kata, okay, terima kasih kepada semua yang menonton malam ni, semua yang join live interview malam ni. Okay, terima kasih kepada Sifu Datuk Desmond bagi peluang pada saya dan juga CBM Kak Munirah untuk berkongsi, CBM Kak Munirah untuk berkongsi ilmu malam ni. Terima kasih CBM Kak Munirah. Okay, dan terima kasih kepada semua. Semoga perkongsian kami malam ini bermanfaat untuk anda semua dan kongsikan balik semua ilmu-ilmu ni kepada kita punya sideline kan, dalam grup, kongsikan balik dalam grup kepada downline kita supaya semua orang dapat ilmu yang kita pelajari kan. Pada mereka yang belum lagi, macam kat Allah belum gerakkan lagi tak jadi kelas tu, kita share je dekat dalam grup supaya mereka dapat petunjuk lah kan. Mana tahu diorang baca kita sharing tu terus berubah hati mereka untuk buat Forever kan. Okay, sebelum berakhir Kak Munirah, okay, sebelum berakhir kita nak launkan slogan kita. Ada lagu ke? Ada lagu ke? Okay. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Oh, kita menang, kita juara. Kita menang, kita juara. Ole, 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 ole. Kita menang, kita lah juara.
limit. Go, 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 millionaire. Yes, no limit.